bos. Nombor ID saya ialah KBJ20081015 dan watak saya dalam assignment ni ialah sebagai hakim. Saya Nur Sakinah binti Muhammad Zain, ID KBJ 2008111100. Saya memegang watak pendakwa raya. Saya Amalia Aisyah Peti Khairudin, nombor pelajar KBJ 20081163. Saya memegang watak sebagai pembuang bela. Nama saya Izzy Farhana Syafiqah binti Aziz, nombor ID KBJ 2008111130. Nama saya Nur Rafika binti Kamal Zaman, nombor KBJ 2008111159. Saya memegang watak sebagai saksi. Nama saya Siti Nahadira binti Abdul Hadi, nombor ID KBJ 2008105668. Saya memegang watak sebagai OKT. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila duduk. Yang Arif, saya memohon pertuduhan dibacakan terhadap yang tertuduh. Kes jenayah bernombor 62072016. Kes pendakwaan dengan orang kena tuduh iaitu Encik Rizwan Mega Abdul Rahman, nombor kad pengenalan S890012A dan isterinya Puan Azlin Arujunah, nombor kad pengenalan S890009A. Dijemput yang tertuduh pertama Encik Rizwan Mega Abdul Rahman untuk masuk ke kandang pertuduhan. Bahawa kamu Rizwan Mega Abdul Rahman pada bulan 15 Julai 2016 lebih kurang pada pukul 11 pagi bertempat di kediaman flat HDB Housing Development Board, Jalan Singkong 12400 Bandara Changi, Singapura dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan parah kepada mangsa akibat menggunakan alat berbahaya iaitu flayar untuk mencubit di bahagian punggung dan peha beberapa kali sehingga mencederakan mangsa dan meninggalkan kesan lebam. Didapati juga kesan lecur curahan air panas yang serius pada badan mangsa yang dipercayai menjadi punca kematian mangsa. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4D Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda. Jika disabitkan kesalahan, kamu boleh dijatuhkan hukuman maksimum iaitu penjara seumur hidup. Adakah kamu faham dengan pertuduhan yang dibacakan terhadap kamu? Saya faham. Kamu mengaku bersalah atau mahu minta bicara? Saya mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Dengan ini, perbicaraan kamu ditangguhkan kepada 7 November 2016. Yang tertuduh boleh keluar dari kandang pertuduhan. Dijemput tertuduh yang kedua Puan Azlin Arjunah untuk masuk ke kandang pertuduhan. Bahawa kamu Puan Azlin Arujunah 20 Ogos 2016 lebih kurang pukul 5 petang bertempat di kediaman flat HDB Housing Development Board, Jalan Singkong 12400 Bandara Changi, Singapura dengan sengaja telah memukul mangsa menggunakan penyapu di bahagian belakang badan dan kaki kerana mangsa dipercayai membuang biskut ke lantai. Tindakan ini telah mengakibatkan kecederaan parah kepada mangsa. Mangsa juga didapati dikurung di dalam sangkar kucing yang kecil. Akibat dari pengurungan ini, terdapat kesan-kesan luka pada badan mangsa akibat geseran antara badan dan besi sangkar. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4D Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda. Jika disabitkan kesalahan, kamu boleh dikenakan hukuman maksimum iaitu penjara seumur hidup. Adakah kamu faham dengan pertuduhan yang dibacakan terhadap kamu? Saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun minta bicara? Saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Dengan ini, perbicaraan ditangguhkan kepada 7 November 2016. Bagi kedua-dua tertuduh, perbicaraan akan ditangguhkan kepada 7 November 2016 pada hari Isnin.
Terima kasih Yan Arif. Dengan ini, mahkamah ditangguhkan kepada tarikh dan hari seperti yang ditetapkan oleh Yan Arif Tuan Hakim sebentar tadi. Yang Arif Tuan Hakim, pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk memanggil saksi SP1 Tun Nur Afiqah untuk memberi keterangan. Bahawasanya, saya Nur Afiqah dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar berlaku. Dengan izin Yang Arif Tuan Hakim, Puan Nur Afiqah sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan Puan. Saya Nur Afiqah, berumur 30 tahun. Saya hanya seorang suri rumah Yang Arif. Apa tujuan Nur Afiqah hadir ke mahkamah hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai satu kes penderaan. Kes terhadap penderaan siapa itu Puan Nur Afiqah? Anak kepada Puan Azlin Arjunah dan Encik Rizwan Mega Abdul Rahman. Terima kasih Puan Nur Afiqah. Boleh ceritakan kepada mahkamah berkenaan penyaksian yang telah disaksikan? Baiklah, pada 15 Julai 2016, lebih kurang pukul 11 pagi, ketika saya sedang menjemur kain di halaman rumah saya terdengar suara mangsa yang menjerit dan menangis seperti dalam kesakitan. Saya berasa sangat terkejut kerana tidak pernah mendengar jeritan kanak-kanak yang kuat seperti itu di flat ini. Kemudian, saya menyambung menjemur pakaian dan mengemas rumah kerana saya tidak pernah mengesyaki apa-apa yang pelik pada ketika itu. Baik, kemudian Puan? Kemudian, sebulan selepas itu, pada 20 Ogos 2016, saya terdengar sekali lagi suara jeritan dan tangisan mangsa seakan sedang kesakitan di dalam rumah. Kemudian, saya pun pergi mengetuk pintu untuk melihat apa yang terjadi. Ketika pintu dibuka, saya terlihat mangsa sedang berbaring di atas lantai dan kesan merah di badan dan kaki seakan dipukul. Saya bertanya kepada ibu mangsa apa yang terjadi, tetapi ibu mangsa memberitahu tiada apa-apa yang terjadi dan terus menutup pintu rumahnya. Baik Puan Nur Afiqah, adakah Puan melihat kejadian tersebut? Saya tidak melihat kejadian tersebut, tetapi saya nampak badan mangsa dipenuhi dengan kesan lebam, luka dan kemerahan seperti didera. Adakah Puan boleh cam kesan lebam atau luka itu seperti didera dengan apa? Bantahan Tuan Hakim, soalan yang dikemukakan oleh pendakwa raya tidak relevan dengan pokok perbicaraan ini. Yang Arif, kami ingin membuktikan bahawa keterangan ini tidak akan bercanggah dengan bukti-bukti laporan perubatan mangsa. Bantahan ditolak. Saksi, sila jawab soalan tersebut. Saya rasa kesan lebam tersebut seperti dicubit dengan objek dan kemerahan itu seperti dipukul dengan penyapu. Apakah tindakan Puan yang selanjutnya telah melihat keadaan mangsa sebegitu? Saya mengambil keputusan untuk menyiasat lebih lanjut tentang apa yang saya dengar dan lihat ketika itu. Jadi esoknya saya terfikir untuk mengambil gambar dan merakam keadaan di dalam rumah tersebut. Ketika pintu di rumah tertuduh terbuka sedikit, saya terus mencapai telefon saya untuk merakam keadaan mangsa. Baiklah, pada ketika Puan merakam kejadian tersebut, adakah Puan melihat yang tertuduh Puan Azlin Arjunah dan Encik Rizwan Mega Abdul Rahman memegang alatan tajam seperti pisau atau gunting? Ketika saya merakam detik tersebut, saya tidak pasti tertuduh memegang alatan tajam atau tidak. Tetapi saat itu saya ternampak tertuduh seperti menyiram anaknya dengan air panas. Baiklah Puan Nur Afiqah, Yang Arif, saya tidak mempunyai sebarang soalan lagi. Izinkan saya Yang Arif, adakah Puan Nur Afiqah bersorangan diri pada ketika itu? Ya, saya hanya seorang sahaja pada ketika itu. Adakah Puan yakin bahawa bunyi kanak-kanak menangis dan menjerit itu berpunca dari rumah Puan Azlin Arjunah dan Encik Rizwan? Ya, saya sangat yakin bahawa bunyi itu datang dari rumah tersebut. Adakah Puan bersetuju jika saya menyatakan bahawa bunyi tersebut datang dari rumah Puan sendiri atau rumah jiran-jiran yang lain? Tidak, saya tidak bersetuju. Ini kerana anak-anak jiran yang lain kebanyakan dihantar ke taska atau tadika sehingga habis waktu pekerjaan ibu bapa mereka. Saya pasti bunyi tersebut datang dari rumah tertuduh kerana setahu saya hanya mangsa sahaja yang tidak ke tadika atau taska kerana ibunya, iaitu tertuduh, tidak bekerja.
Sebentar tadi, Puan Rafika juga ada mengatakan yang Puan sempat merakam keadaan mangsa. Boleh Puan tunjukkan video rakaman itu? Boleh? Baiklah. Pendakwa, sila tunjukkan hasil video ini kepada Tuan Hakim. Baik. Adakah Puan yakin dengan semua keterangan yang diberikan oleh Puan ini? Ya, saya sangat yakin. Tuan Hakim, saya tidak ada soalan lagi. Pendakwa raya, adakah kamu mempunyai apa-apa soalan lagi untuk saksi ini? Saya tidak ada lagi soalan, Tuan Hakim. Baiklah. Tuan Hakim, pihak pembelaan memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil tertuduh yang pertama iaitu OKT Encik Rizwan Mega Abdul Rahman bapa kepada mangsa. Okey, T. Sila angkat tangan kamu untuk mengangkat sumpah. Bahawasanya saya, Rizwan Mega Abdul Rahman, mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Izinkan saya, Tuan Hakim, sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan Encik. Nama saya Rizwan Mega Abdul Rahman, berumur 27 tahun dan saya tidak bekerja. Boleh OKT ceritakan apa yang berlaku pada 15 Julai 2016? Pada ketika itu, saya hanya memarahi anak saya sahaja untuk memberinya pengajaran. Adakah kamu memarahi mangsa hanya dengan kata-kata atau kamu menggunakan objek seperti pelayar? Tak, saya takkan menyakiti anak saya dengan sebegitu kejam. Saya hanya mencubitnya sahaja. Seperti yang dinyatakan oleh saksi, dia ternampak kesan lebam di bandar mangsa. Adakah kesan lebam itu disebabkan kesan cubitan yang kamu lakukan ke atas diri mangsa? Benarkah dakwaan itu? Benar, ada sedikit kesan lebam di badan anak saya, tapi itu kerana jatuh. Bukan disebabkan saya mencubitnya. Saya menafikan kenyataan tersebut. Kamu telah menyatakan yang kamu hanya mencubit mangsa sahaja. Kalau begitu, kenapa di badan mangsa ada kesan lebam seakan cubitan dari alatan seperti pelayar bukan dari jari manusia? Ya, memang benar ada kesan lebam pada anak saya, tetapi saya tidak mencubitnya dengan pelayar. Mungkin kuku saya tajam pada masa itu. Baiklah, menurut pernyataan kamu tadi, kamu memarahinya tetapi kamu tidak menyatakan sebab apa kamu memarahinya, bukan? Takkan kamu memarahi mangsa tanpa sebab dan ingin memberi pengajaran sedangkan mangsa tidak membuat salah? Ya, benar. Saya hanya memarahinya untuk memberinya pengajaran sahaja. Jika benar seperti yang kamu nyatakan, mengapa ada kesan lebam di badan mangsa seolah-olah dicubit dengan pelayar? Mengapa kesan lebam tersebut tidak sama seperti dicubit oleh tangan manusia? Dan mengapa laporan dari Jabatan Forensik menyatakan yang badan mangsa lebam kerana dicubit dengan objek tajam? Bantahan Tuan Hakim, pihak pendakwa raya sedang memberikan tekanan ke atas anak guam saya dengan membuat andaian sendiri. Maaf Tuan Hakim, saya hanya menginginkan kepastian dari OKT sahaja. Bantahan ditolak. Tertuduh, sila jawab soalan tersebut. Memang benar saya ada mencubitnya dengan pelayar hanya untuk memberi pengajaran, tapi tidak tahu pula boleh lebam sebegitu. Setujulah kamu jika saya nyatakan bahawa yang kamu mencubitnya dengan pelayar secara sengaja? Tak, saya tak setuju. Saya hanya ingin memberinya pengajaran sahaja. Perlukah kamu memperlakunya sebegitu sedangkan di dalam Islam sudah termaktub cara untuk mengajar anak? Bagaimana pula dengan kesan lecur pada tubuh badan mangsa? Ada lagi, Puan Pendakwa Raya? Tiada Yang Arif. Baiklah, Tuan Hakim, boleh saya teruskan dengan saksi pembelaan yang kedua iaitu OKT Puan Azlin Arjuna, ibu kepada mangsa. Silakan, Peguam Bela. Okey, T. Sila angkat tangan kamu untuk mengangkat sumpah. Bahawasanya saya Azlin Arjuna S89000009A mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang benar melainkan yang benar-benar berlaku. Izinkan saya, Arif, sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan anda.
Saya Azlin Arujuna, berumur 27 tahun dan saya seorang suri rumah. Boleh OKT ceritakan apa yang berlaku pada 20 Ogos 2016? Pada ketika itu, saya terdengar seperti ada benda yang terjatuh di dapur. Jadi saya pun terus bergegas ke dapur dan melihat bekas biskut dan biskut berselerak di atas lantai. Adakah disebabkan kejadian itu kamu memarahi mangsa dan memukul mangsa dengan menggunakan penyapu? Tidak sama sekali. Saya hanya memarahi mangsa sahaja. Saya tidak memukul mangsa dengan penyapu. Seperti yang diberitahu oleh saksi, dia nampak yang kamu memukul mangsa dengan menggunakan penyapu pada ketika itu. Adakah dakwaan itu benar? Takkanlah saya nak buat macam itu dekat anak saya sendiri. Mungkin ketika itu saksi terlihat saya memegang penyapu untuk membersihkan sisa-sisa yang berada di atas lantai. Baiklah Tuan Hakim, setakat ini dahulu. Saya tidak mempunyai apa-apa soalan lagi untuk saksi. Tuan Hakim, boleh saya teruskan soalan saya kepada saksi kedua iaitu Puan Arujuna? Baiklah, teruskan. Terima kasih Tuan Hakim. Baiklah, Puan Azlin Arujuna, kamu ada menyatakan yang kamu memarahi mangsa dan tidak memukul mangsa kerana menjatuhkan bekas biskut, bukan? Ya, betul. Baiklah, menurut kamu tadi hanya kerana disebabkan bekas biskut jatuh sahaja. Adakah kamu pasti ketika itu kamu hanya memarahinya dan tidak memukulnya? Ya, saya pasti. Menurut saksi pula, dia ternampak dan merakam detik kamu memukul mangsa menggunakan penyapu. Jika benar kamu hanya memarahinya sahaja dan tidak memukul dengan penyapu, mengapa di dalam laporan forensik ada menyatakan seperti anak kamu dipukul? Mengapa badan anak kamu kemerahan dan juga ada luka lecuran di badannya? Bantahan Tuan Hakim, pendakwa sedang memberikan tekanan terhadap anak kom saya dengan membuat andaian sendiri. Maaf Tuan Hakim, saya hanya inginkan kepastian dengan kes ini. Bantahan ditolak. Tertuduh, sila jawab soalan tersebut. Ya, saya ada memukulnya dengan penyapu tetapi tidak kuat. Bagaimana pula dengan lecuran di badan mangsa? Mungkin pada ketika itu anak saya minum air dan air panas tersebut tertumpah di atas badannya. Adakah anda pasti, sedangkan di dalam laporan forensik itu ada menyatakan kesan lecuran yang dilakukan secara sengaja ataupun atas kata nama lain adalah untuk penderaan ke atas mangsa? Baiklah, Tuan Hakim, saya tidak ada apa-apa soalan lagi. Peguam bela, adakah kamu mempunyai apa-apa soalan untuk tertuduh? Tidak Tuan Hakim, saya tidak mempunyai apa-apa soalan. Baiklah. Dengan izin Yang Arif, setelah mendengar pernyataan dari saksi pendakwa raya, terdapat beberapa bukti-bukti kukuh mengenai kes penderaan ke atas mangsa. Bukti yang pertama adalah berdasarkan keterangan yang telah dinyatakan oleh saksi iaitu jiran mereka. Jelas bahawa tertuduh Rizwan Mega Abdul Rahman telah mendera mangsa yang berumur 5 tahun secara sengaja dengan mencubitnya menggunakan pelayar serta terlibat dengan kes menyibak air panas ke atas mangsa. Bukti yang kedua pula iaitu tertuduh Puan Azlin Arujuna juga telah mendera mangsa menggunakan penyapu dan juga kes yang sama dengan suaminya iaitu menyibak mangsa dengan air panas. Selain itu, terdapat beberapa bukti yang kukuh dari tertuduh sendiri yang mengaku bahawa mereka ada mencubit, memukul dan menyibah mangsa dengan air panas. Konklusinya, Tuan Hakim, pihak pembelaan ingin menekankan bahawa kes penderaan ke atas mangsa di flat rumahnya dan semua elemen pendakwaan adalah benar dan munasabah. Oleh itu, pihak pembelaan ingin memohon kepada mahkamah supaya dikurangkan hukuman ke atas anak kom saya. Pihak penggolongan oleh pendakwa raya. Dengan izin Yang Arif, setelah mendengar pernyataan dari saksi Nur Afikah, kita mengetahui bahawa Encik Rizwan Mega Abdul Rahman yang merupakan bapa kandung mangsa telah menggunakan pelayar untuk mencubit bahagian punggung dan paha mangsa beberapa kali sehingga meninggalkan kesan lebam. Kejadian tersebut telah berlaku pada bulan Julai 2016. Pada bulan Ogos, ibu kandung mangsa pula iaitu Puan Azlin Arujuna didakwa bertindak memukul badan dan kaki mangsa menggunakan penyapu kerana mangsa dikatakan telah menumpahkan biskut di lantai dapur rumah mereka.
Susulan daripada kejadian itu, mangsa telah tempang dan tempurung lututnya tidak sejajar selain terdapat kesan parut di bahagian perutnya. Bukan itu saja, suspek juga didakwa telah menolak bahu mangsa sehingga menyebabkan terjerumus dan kepalanya terhantuk di bucu tiang. Pada akhir bulan Ogos sehingga awal September, Encik Rizwan Megah Abdul Rahman telah menekapkan sudu logam yang panas ke tapak tangan kerana mangsa telah mencuri susu tepung untuk dimakan. Pada Oktober 2016, Encik Rizwan Megah Abdul Rahman sekali lagi menghukum mangsa dengan hukuman yang sama. Mangsa juga pernah dicucur api rokok di bahagian lengan dan dipukul menggunakan penyangkut baju kerana mangsa tidak mengaku telah mencuri susu tepung. Sekitar 15 hingga 17 Oktober 2016, Puan Azlin Arujunah didakwa menarik pergelangan kaki mangsa supaya menghalangnya daripada melarikan diri sebelum menyiramnya menggunakan air panas. Lebih kejam apabila Puan Azlin Arujunah mencurahkan sebanyak 3 kali di bahagian kaki dan 5 kali di bahagian tangan, sehingga menyebabkan kulit mangsa menggelupas. Pada 17 hingga 20 Oktober, Puan Azlin Arujunah sekali lagi telah mencurahkan air panas dan Encik Rizwan Megah Abdul Rahman membaling beberapa cawan berisi air panas ke arah mangsa. Mangsa juga didakwa telah ditimbuk oleh bapanya itu. Pada 21 hingga 22 Oktober, pasangan ini telah mengurung mangsa yang berketinggian 105 cm ke dalam sangkar kucing berukuran 70 cm tinggi, 58 cm lebar dan 90 cm panjang. Mangsa juga disiram dengan air panas di bahagian belakang dan betis hanya kerana enggan mandi. Bukan itu saja, kepala mangsa turut dipukul menggunakan penyapu. Akibat dari tindakan ini, mangsa terus rebah dan tidak bergerak, tetapi ibu bapanya hanya membawa mangsa ke hospital selepas 6 jam kemudian. Mangsa dilaporkan meninggal dunia sehari selepas kejadian, iaitu 23 Oktober 2016. Pendakwa dimaklumkan bahawa suhu air panas tersebut antara 86.5 darjah Celsius dan 98.7 darjah Celsius sehingga menyebabkan 2/3 tubuhnya melecur. Menurut forensik juga, bahawa calitan daripada sangkar tersebut mendedahkan terdapat kesan DNA mangsa. Berdasarkan kepada bukti-bukti dan fakta-fakta kes yang dinyatakan, amatlah tidak wajar bagi kami ibu bapa kepada mangsa untuk memperlakukan mangsa sedemikian rupa. Pihak kami mendapati kedua ibu bapa mangsa tidak menunjukkan adanya kasih dan sayang kepada mangsa. Amatlah kejam, tidak berhati perut. Oleh itu, pihak pendakwa mohon mahkamah mengambil tindakan yang sewajarnya kepada kedua-dua pihak yang tertuduh. Hukuman berat perlu dijatuhkan agar ianya bukan sahaja memberi pengajaran kepada yang tertuduh tetapi juga kepada pasangan yang lain. Pihak kami bersetuju agar hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan buat kedua-dua pasangan ini. Setelah saya mendengar hujah dari kedua-dua belah pihak iaitu pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, Mahkamah hingga ini menerima hujah-hujah pendakwaan dan memutuskan bahawa yang tertuduh iaitu Encik Rizwan Megah Abdul Rahman dan Puan Azlin Arujunah bersalah. Maka dengan ini, Encik Rizwan Megah Abdul Rahman, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 27 tahun dan 24 kali sebatan. Manakala Puan Azlin Arujunah pula akan dikenakan hukuman penjara selama 27 tahun dan tambahan 12 bulan penjara sebagai ganti untuk hukuman sebatan. Keputusan mahkamah adalah muktamad. Mahkamah bangun. Semua boleh beredar.